Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercerita tentang manifesto pilihan raya Pakatan Harapan yang telah diumum oleh Anwar Ibrahim. Isu yang pertama, semua manifesto sama. Tak kisah Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, GTA atau gabungan Sabah dan Sarawak. All the same. Semua manifesto positif, tidak ada satu negatif. Semua manifesto membuat janji sekira mereka menang pilihan raya dan mereka membentuk kerajaan, mereka akan buat kebaikan untuk rakyat, untuk negara, untuk bangsa, untuk agama. Dan semua manifesto ni mengutamakan kepentingan, masalah dan hak rakyat. So kalau kita nak mengundi untuk parti ataupun gabungan berdasar kepada manifesto pilihan raya mereka, susah kita nak buat keputusan. Sebab tidak ada satu manifesto yang buruk. Semua manifesto baik. Dan kalau berdasar kepada manifesto, keliru kita. Parti mana, gabungan mana kita nak undi. Sebab all the manifesto is superb, wonderful. And everything is for the good of the rakyat, for the good of the country. So the problem is, memilih parti politik ni tak bolehlah berdasar kepada manifesto. Sebab kalau berdasar kepada manifesto, 4, 5, 6 gabungan ni is all the same. Dan at the end of the day, kalau kita nak mengundi berdasar kepada manifesto, akhirnya kita tidak mengundi sebab ada banyak sangat pilihan. Kalau berdasar kepada manifesto, all good. In the end, we get confused, keliru tentang parti mana kita nak support. So, manifesto ni ngarut. Meaningless. Tidak ada makna bagi kita oleh kerana tidak ada satu manifesto yang tak baik, semua baik. Jadi kalau berdasar kepada manifesto, kita tak tahu yang mana kita nak undi. That's number one. Number two, manifesto ni hanya janji. Dia bukan satu garanti. Tidak ada jaminan. Apabila kita undi untuk mana-mana satu parti atau gabungan, mereka tidak beri kita satu boleh dikatakan borang garanti yang sekiranya mereka tidak menunaikan janji, sekira they do not deliver their promise, maka kita boleh saman mereka. Mereka tidak beri kita bank guarantee, iaitu sekiranya apa mereka janji mereka tak buat, maka kita boleh claim damages dari mereka. Nothing. It's just janji kosong. Janji bahawasanya kalau saya menjadi Perdana Menteri, kalau parti saya menjadi kerajaan, maka saya akan buat semua ini untuk awak. Akhirnya mereka tak buat. You can't do anything. Dan mereka akan kata manifesto ni bukan kitab suci. Manifesto ni is not Bible. Manifesto ni is not Quran. Jadi tak, maknanya tak semesti kita ikut. Tidak wajib kita ikut apa yang kita telah janji. So, forget about the manifesto. Yang kita nak tanya ni, mengikut apa mereka janji. Masa mereka berkuasa dulu, mereka buat ke tidak? That's more important. Forget about the future promises. Kita fokus kepada the past, iaitu the delivery of the promises semasa mereka berkuasa, semasa mereka memerintah. Dan kita boleh lihat, tidak ada parti politik, tak kisahlah parti politik yang mana sekalipun, tidak ada parti politik yang menunaikan janji mereka. Di England pun sama. Apabila mereka kempen pilihan raya, mereka janji macam-macam. Bila dah menang, semua janji itu ditinggalkan, dilupakan. Di England pun sama, di merata dunia lah. So, forget about apa mereka janji. Sebab mereka boleh janji sampai ke bintang, bulan, sampai ke langit. Mereka boleh janji. Kita tanya mereka, what have they done when they were in power? What have they done when they had the power to do what they are promising to do in future? Kita ambil Anwar Ibrahim yang telah bentang manifesto Pakatan Harapan.
semasa Anwar menjadi menteri, Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri. Okey, fokus nombor 1. Kita ambil satu contoh, rasuah. Anwar kata Pakatan Harapan akan fokus kepada menghapuskan rasuah. Betul ke? Masa Anwar Menteri Kewangan, masa Anwar Timbalan Perdana Menteri, dia terlibat dengan rasuah. Dia dengan Daim, dengan Mahathir, macam-macam kes berlaku. Kita ambil satu isu yang dia duk kutuk Mahathir dia. Anwar duk kutuk Mahathir, satu isu termasuk juga Lim Kit Siang, Lim Guan Eng. Mereka kutuk Mahathir tentang isu 31.5 bilion Forex. Bank negara Forex scandal. Hari ini that's worth about 70-80 billion. Bermaknanya Forex tu lebih besar dari 1MDB. 1MDB tu tidaklah sebesar Forex. Kalau ikut dari segi nilaian duit ataupun the value of 31.5 billion 30 tahun dulu. 30 tahun dulu 31.5 billion is worth what? 70 billion today. Far bigger than 1MDB. Tapi apa mereka buat? Di Parlimen tahun 93 dan 94, 2 tahun. Tahun 93 dan 94 Anwar bohong di dalam Parlimen. Tahun 93 Anwar kata tuduhan tentang Forex ni fitnah, bohong, palsu, never happen, tidak berlaku. Jadi tahun 64, setahun kemudian Anwar kata yang sebenarnya Forex ni bukanlah sebesar macam pembangkang duk kata ni. Pembangkang duk kata lebih dari 3 bilion yang sebenar. Tak. Hanya 6-7 bilion sahaja. Tak sampai 31 bilion. Dan it's only a paper loss, dia kata. Bukan real loss. Bukan kerugian sebenar. Paper loss sahaja. Apa maksud paper loss? Hari ini kita sudah tahu. It is not paper loss, it's real loss. Dan bukan 6-7 billion, tapi 31.5 billion. Jadi, Anwar bohong kepada Parlimen. Anwar did not tell the truth. Dan hari ini, Anwar pula menyalahkan Mahathir. Anwar kata ini semua Mahathir punya perbuatan. Tapi bukan Mahathir yang jawab kat Parlimen. Yang jawab kat Parlimen is Anwar. Bukan Mahathir yang bohong Parlimen. Anwar yang bohong Parlimen. Sebab apa pula salahkan Mahathir? So, 30 tahun dulu, Anwar was Menteri Kewangan. And then he became Deputy Prime Minister. Adakah Anwar ni menghapuskan rasuah? Adakah Anwar ni menentang rasuah? Tidak. Dan Anwar sendiri terlibat dengan macam-macam privatization case di mana dia beri kawan-kawan dia, kroni-kroni dia. Kalau saya nak senaraikan the whole list ni, 1 jam tak cukup saya bercakap di video ni. Tapi orang semua tahu, it's an open secret. Orang semua sudah tengok senarai yang Mahathir telah dedah. Mahathir telah dedah senarai salah laku Anwar, rasuah yang melibatkan Anwar semasa Perhimpunan Agung UMNO dulu. Dan senarai itu dipamerkan di atas dinding. It was put on the wall for everyone to see. Semua ahli UMNO baca senarai yang Mahathir telah dedah tentang rasuah yang melibatkan Anwar dan kroni-kroni Anwar, termasuk keluarga dia. So, manifesto Anwar ni, Pakatan Harapan manifesto ni, tumpu kepada menghapuskan rasuah. Forget about what you are promising to do. Kita discuss what you did when you were in power. Adakah you betul menghapuskan rasuah atau you sendiri terlibat secara direct, secara langsung di dalam macam-macam kes rasuah? So, manifesto Pakatan Harapan ni, fokus dia menghapuskan rasuah, karut. Bohong. Macam mana you janji akan buat? Apabila masa you memerintah, you tak buat. Dan you buat opposite, sebalik dari janji you. Dan Pakatan Harapan apabila memerintah 22 bulan, tak sampai 2 tahun. Adakah fokus dia menghapuskan rasuah? Tak. Fokus dia gugurkan macam-macam kes rasuah
yang melibatkan pemimpin Pakatan Harapan. Yang diutamakan sekali ialah kes Lim Guan Eng. Lim Guan Eng tu confirm melibatkan dia terlibat dengan rasuah. Tapi apa sebab kes tu digugurkan dan digugurkan oleh Attorney General Peguam Negara Tommy Thomas. Jadi what you are saying you are going to do, janji-janji you sekira you nak memerintah, karut. You did not do when you had the power to do it. Jadi kalau kita kata kita nak sokong atau mengundi untuk parti-parti tertentu ataupun gabungan-gabungan tertentu berdasar kepada manifesto pilihan raya mereka, tak boleh. Jadi kita akan undi untuk parti ataupun gabungan on other factors. Tak kena-mengena dengan prestasi. Kalau dari segi prestasi, semua parti gagal. All parties fail. Tak kisahlah barisan, pakatan atau mana-mana satu gabungan. Semua gagal. So, prestasi ataupun janji yang mereka akan buat sekira menang, tolak ke tepi. So, apa akan jadi consideration? Apa akan jadi faktor yang akan menentukan siapa kita undi? The factor is simple. Malaysia punya election ni, pilihan raya di Malaysia ni berdasar kepada kaum dan agama. It's about race and religion. Bila kita undi untuk sesuatu parti atau sesuatu gabungan, ianya berdasar kepada bangsa, ataupun kaum dan agama. Orang Sabah akan undi untuk bangsa dia sendiri. Orang Sarawak akan undi untuk bangsa dia sendiri. Sama di Kelantan, di Kedah. Mereka akan undi untuk bangsa mereka dan calon yang sama agama dengan mereka. It's all about race, religion. Dan okeylah, kita kata that's not true. Okey, cuba Lim Guan Eng bertanding kat Kota Baru, tengok boleh menang tak? Ataupun Tok Guru Haji Hadi pergi bertanding dekat Pulau Pinang, satu kerusi parlimen Pulau Pinang. Boleh menang ke tidak? Tak boleh. Di luar Terengganu, susah Hadi nak menang. Di luar Pulau Pinang ataupun kawasan China, baik Pulau Pinang ke, Ipoh ke, atau Bandaraya Kuala Lumpur ke, di luar kawasan macam tu, kalau Lim Kit Siang, Lim Guan Eng nak bertanding, pergi bertanding dekat kawasan Melayu misalnya, tak boleh menang. You have to contest di mana kalau you ni kambing, you pergi bertanding di kawasan kambing. Kalau you ni lembu, you bertanding di kawasan lembu. Lembu tak boleh menang di kawasan kambing, kambing tak boleh menang di kawasan lembu. That is Malaysian politics. Jadi kalau kita kata kita bukan saja nak menghapuskan rasuah, kita nak menghapuskan perkauman, we want to get rid of race and religion politics, nonsense. Race and religion ialah foundation politik Malaysia. Dan siapa menang, siapa kalah pilihan raya akan berdasarkan kepada dua faktor itu. Walaupun katalah dua calon Cina di kawasan Cina. Satu calon Cina dari DAP, satu calon Cina ni dari MCA. So kita kata Cina lawan Cina di kawasan Cina. Siapa mereka akan pilih? Mereka tak akan pilih calon MCA. MCA ni dilihat sebagai tadi barut UMNO, running dog of UMNO. Bermaknanya kalau mereka undi untuk MCA, samalah mereka undi untuk UMNO. Sebab calon MCA ni kuda UMNO. Tapi mereka akan undi untuk DAP oleh kerana DAP yang kontrol Pakatan Harapan. The real power behind Pakatan Harapan is DAP. So calon DAP akan menang, calon MCA akan kalah sebab calon DAP ni Cina, calon MCA ni bukan Cina tapi proksi Melayu.
It's all about race. It's all about religion. It's also about Chinese language, Chinese school. It's also about menentang ketuanan Melayu, menentang Syariah, menentang Islam. Itulah faktor yang akan menentukan siapa pengundi akan sokong. Dan all this nonsense about election manifesto ni buang sajalah. Because dua faktor yang saya sebut, nombor satu, mereka tidak akan buat apabila mereka memerintah. Nombor dua, apabila mereka berkuasa dulu, mereka tidak buat langsung apa yang mereka janji hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera.